Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Ani Sofia Arden. Berikut merupakan paparan utama untuk malam ini. Kes COVID-19 dengan angka tertinggi penutup tirai tahun 2020. Tanggal 31 Disember 2020, Malaysia telah mencatatkan kes positif COVID-19 tertinggi hari ini dengan sebanyak 2,525 kes. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dalam kenyataannya memaklumkan kes keseluruhan kini berjumlah 1,013 dengan kes aktif sebanyak 23,598. Berita selanjutnya, Tuanku mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh rakyat Malaysia dan baginda mendoakan kesejahteraan negara. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat menyambut Tahun Baru 2021 kepada seluruh rakyat Malaysia. Menerusi kenyataan rasmi oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin, baginda mengambil kesempatan menzahirkan rasa penuh syukur kerana Malaysia sentiasa dalam keamanan meskipun dilanda pelbagai ujian. Baginda bertitah, penularan wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak dari awal tahun telah membuatkan rakyat terpaksa menjalani kehidupan harian di luar kebiasaan. Justeru, rakyat juga diharapkan agar terus bersabar dan cekal dalam mengharungi dugaan dan sentiasa berdoa supaya musibah ini pulih seperti sedia kala. Sehubungan dengan itu, baginda berdua juga turut berdoa semoga tahun 2021 dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan yang lebih baik berbanding tahun-tahun lalu. Seri paduka baginda mendoakan supaya kesemuanya dirahmati dan diberkati oleh Allah dan berharap agar keamanan dapat dikekalkan berserta keharmonian hubungan antar kaum. Kerajaan telah mengeluarkan kenyataan rasmi membenarkan pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT untuk pulang ke universiti masing-masing secara berperingkat kecuali pelajar daripada United Kingdom. Bermula 1 Januari 2021, semua pelajar antarabangsa dibenarkan pulang ke kampus di Malaysia kecuali mereka yang datang dari United Kingdom. Pengumuman ini dibuat oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di dalam sidang harian beliau baru-baru ini. Pelajar dibenarkan pulang ke kampus masing-masing seawal 1 Mac 2021. Tetapi bagi pelajar dari zon merah, kemasukan pelajar adalah 10 hari lebih awal untuk menjalani proses pengasingan demi memastikan mereka bebas daripada COVID-19. Sementara itu, bagi IPT terletak di Sabah dan Sarawak, kemasukan tertakluk kepada prosedur yang digunapakai oleh kerajaan negeri masing-masing. Melalui kenyataan media tersebut, MKN juga telah meluluskan cadangan KPT untuk membenarkan kemasukan semua pelajar antarabangsa sedia ada dan baru di IPTA dan IPTS kecuali dari United Kingdom seawal 1 Januari 2021. Keputusan ini membolehkan pelajar tempatan dan antarabangsa mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara hybrid iaitu secara bersemuka dan dalam talian, sekaligus memastikan kualiti pendidikan tinggi negara terjamin. Keputusan ini mestilah disusuli dengan pematuhan prosedur operasi standard yang ditetapkan sepanjang berada di dalam kampus dan mengamalkan pembudayaan norma baru seperti pakai face mask, kerap mencuci tangan dan mengamalkan penjarakan fizikal. Terus
setia bersama saya dalam buletin utama. Musim banjir kembali melanda di beberapa kawasan di seluruh Malaysia. Ikuti laporan berita banjir tersebut daripada rakan setugas saya di tempat kejadian. Keadaan masa banjir di Kelantan bertambah buruk dengan jumlah lebih 6,000 penduduk dipindahkan, manakala Kota Baru menjadi kawasan terbaru dinaiki air. Hujan lebat sejak pagi semalam menyebabkan beberapa daerah di negeri ini melibatkan kawasan Kuala Kerai, Tanah Merah, Pasir Mas, Jeli dan Kota Baru kembali dilanda banjir. Kuala Kerai mencatatkan jumlah mangsa tertinggi iaitu 3,063 mangsa terdiri daripada 783 keluarga ditempatkan di 35 PPS. Mangsa paling ramai dari jajahan itu dipindahkan ke Sekolah Banggul Gucil dengan angka 337 mangsa membabitkan 97 keluarga. Jajahan kedua teramai adalah Pasir Mas dengan mangsa bertambah kepada 1,514 penduduk diselamatkan. Di jajahan Pasir Mas juga menunjukkan pekan rantau panjang masih lagi lumpuh ditenggelami air banjir berikutan limpahan Sungai Golok yang melepasi paras bahaya. Seterusnya, di Tanah Merah juga, mangsa bertambah kepada 637 orang dan kesemuanya adalah 169 keluarga itu ditempatkan di 13 PPS. Di Jeli pula, seramai 609 mangsa terdiri daripada 172 keluarga masih berada di 3 PPS terpilih. Begitu juga di daerah Gua Musang, seramai 515 mangsa membabitkan 113 keluarga telah dipindahkan ke 6 PPS. Sementara itu, 6 sungai melepasi paras bahaya iaitu Sungai Galas di Dabong mencatatkan 39.26 meter, Sungai Tebing di Tualang 35.58 meter, Sungai Kelantan di Tangga Kerai 26.25 meter, Sungai Kelantan di Jabatan Guit Delmar 16.84 meter, Sungai Golok di Jenok 24.4 meter dan Sungai Golok di Rantau Panjang mencatatkan 9.68 meter. Menurut info banjir Kelantan, paras Sungai Galas di Limau Kasturi, Gua Musang merekodkan bacaan melepasi paras bahaya iaitu 59.27 meter setakat 8 pagi ini. Saya Mas Afiqah Azmain berada di tempat lokasi kejadian banjir melaporkan untuk Lisan TV. Fasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bukanlah penghalang untuk setiap individu melakukan pelbagai aktiviti dalam rumah. Ikuti laporan langsung daripada rakan setugas saya di Perumahan Lintang, Pantai Jejak, Pulau Pinang. PKPB telah menghadkan aktiviti masyarakat di luar rumah. Oleh itu, pelbagai inisiatif boleh dilakukan bagi memenuhi masa terluang di rumah. Pertubuhan Muslim Proaktif telah menganjurkan program atas talian untuk membina potensi dan jati diri seseorang individu terutama golongan pemuda-pemudi pada hari ini. Program yang dijalankan secara berkala ini iaitu setiap sebulan sekali akan sentiasa menyediakan kepelbagaian aktiviti dan juga pengisian rohani yang dapat menghidupkan jiwa para peserta yang menyertai program ini. Peserta terdiri daripada pelbagai jenis umur dan latar belakang. Namun begitu, ia bukanlah penghalang bagi setiap peserta untuk menyertai program ini. Hal ini kerana keperluan program bukanlah semata untuk memenuhi masa lapang, tetapi pada masa yang sama ia dapat membina ciri individu Muslim yang berjaya dalam diri setiap peserta. So, kalau program macam ni, dia banyaklah bagi benefit dekat diri saya dan juga orang lain tu. Sebabnya dia akan banyak mengajar kita untuk membina dirilah. Dari sudut islaminya, dari sudut kemahirannya. Tapi banyak benda lah pengajaran yang kita boleh dapat lah daripada aktiviti-aktiviti yang dia orang anjurkan. So, nak ajarlah semua orang untuk pakat-pakat join. Walaupun PKPB kan, tapi kita dapat gunakan masa kita waktu cuti kan. Dengan sebaiknya, tak adalah terbiar dan tak bermanfaat.
Antara aktiviti menarik yang telah dijalankan pada hari ini ialah aktiviti menjahit. Para peserta diberi peluang untuk menjahit pelbagai jenis barangan mengikut kreativiti mereka. Assalamualaikum. Yang saya dapat daripada program ni, sebelum masuk tu saya rasa saya tak mampu untuk buat benda tu. Tapi ini hasilnya, insya-Allah mampu je. Itu je. Selepas tamat aktiviti ini, perkongsian ibrah pengajaran dan pembelajaran akan dilakukan oleh pihak penganjur untuk memberi penjelasan kepada peserta tentang tujuan sebenar daripada aktiviti menjahit ini. Semua orang cakap pasal matlamat kan. Selain itu betul yang diperlukan daripada kita adalah usaha kita sendiri. Jadi kita yang kena bergerak, kita yang kena ambil jarum tu masukkan benang kan. Kita yang kena manik tu kena cucuk masuk dalam jarum kan. Kita yang kena susun ukur zip tu panjang mana, cukup takkan besar ni ke tak. Maksudnya perlukan usaha, semua tindakan tu ada dari kita sendiri. Kita yang kena bergerak, kita yang berbuat. So mungkin depan ni adalah kita kena susuli juga kan dengan effort kita dan kesungguhan kita kan sebagai pembuktian kita kepada Allah SWT sendiri. InsyaAllah kita boleh. Maka keterbatasan pergerakan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk semua orang tetap dapat menimba ilmu baharu dan menjadi individu yang berwawasan pada masa akan datang. Saya Nuraidah binti Abdul Rashid melaporkan untuk USMTV. Terima kasih. COVID-19 bukanlah penghalang untuk kita terus bersukan dan kekal sihat. Ikuti laporan khas daripada kami. Pada ketika ini, terdapat banyak pusat sukan yang kini telah pun dibenarkan untuk beroperasi semula dengan penetapan SOP yang perlu dipatuhi. Begitulah juga dengan Diamond Sports Centre yang merupakan antara pusat sukan popular di kawasan Skudai, Johor Bahru. Diamond sering dikunjungi oleh masyarakat di kawasan ini bagi tujuan melakukan aktiviti bersukan bersama ahli keluarga dan rakan-rakan. Pengumuman Diamond yang telah dibuka semula disambut baik dan menerima tempahan kod yang begitu tinggi bagi aktiviti badminton dan futsal. Bukan sekadar dibuka semula, lantai kod pusat sukan tersebut juga telah di-upgrade bagi keselesaan para pengunjung. Meskipun COVID belum dapat dihapuskan, aktiviti bersukan dan amalan gaya hidup sihat perlu sentiasa diteruskan agar kita sentiasa sihat dan gembira. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa SOP yang perlu dipatuhi seperti pemeriksaan suhu badan, pendaftaran MySejahtera dan penjarakan sosial yang perlu dipatuhi bagi mengekalkan keselamatan semua pihak, terutamanya pengunjung itu sendiri. Seterusnya, mari kita dengarkan pendapat mengenai bersukan semasa musim COVID daripada salah seorang pengunjung Diamond Sports Centre. So, saya datang sini bersama dengan rakan-rakan, jadi dekat sajalah. Sebab kita pun tak, dia kita selalu main dengan orang yang kita selalu keluar saja. Kalau orang luar ke apa, kita takkan main sama. Okay, so sewaktu musim-musim COVID ni, pendapat saya bersukan dengan aktiviti ada tu wajib untuk make sure kita stay healthy dan kita keep up semua lah supaya kita tak ada masalah penyakit kesihatan. So pada musim COVID ni, cara aktiviti untuk kita tetap sihat dan melakukan aktiviti sukan dan riadah adalah dengan selalu bawa mask dan sanitizer dan mengamalkan penjarakan sosial antara kawan-kawan dan semua lah. Itu saja. Pusat sukan dan gaya hidup sihat begitu sinonim dalam kehidupan kita semua sebelum wabak COVID-19 datang melanda, di mana kita semua bebas melakukan aktiviti beriadah bersama keluarga tanpa had dan peraturan. Situasi pandemik COVID-19 semestinya mengubah gaya hidup serta aktiviti bersukan. Dengan perubahan kebiasaan baharu atau new norm, masyarakat yang aktif bersukan terpaksa menyesuaikan diri daripada keadaan yang tidak biasa kepada kebiasaan baharu dengan persekitaran sukan yang terus berubah agar
minat terhadap sukan tidak perlu terkubur gara-gara COVID-19. SOP membenarkan aktiviti bersukan adalah peluang kepada masyarakat untuk terus kekal aktif bersukan, namun dengan kaedah bersukan yang lebih selamat. Cabaran yang sedang kita hadapi perlulah diatasi dengan bijak, kerana bersukan tidaklah salah, namun kita sebagai rakyat perlulah peka terhadap keselamatan, kerana sukan juga sebahagian daripada kehidupan dan pusat sukan adalah ruangnya. Bukanlah penghalang untuk masyarakat Malaysia terus kekal aktif bersukan dan mengekalkan gaya hidup sihat maupun melakukan aktiviti bersukan beriadah bersama keluarga dan yang tersayang. Gaya hidup sihat akan terus kekal relevan walau apa jua keadaan. Dengan itu, ikuti SOP, patuhi kaedah bersukan yang selamat. #kita jaga kita. Sekian saja daripada saya. Laporan khas daripada saya, Fatimah Zahra Abdul Rahim, wartawan Malaysian Sport Channel. Sekian, terima kasih. Sekian sahaja berita daripada saya. Sebelum kita melabuhkan tirai pada malam ini, mari kita saksikan VT yang menarik sepanjang tahun 2020. Sekian, saya Anis Sofia Anan menyampaikan dari Seri Pentas. Selamat Tahun Baru dan selamat malam.